Hai, Assalamualaikum semua. Okay. Pertama sekali, Muallim nak berterima kasih dekat antum kerana sudi meluangkan masa tengok video yang Muallim buat ni. Okey, sebab Muallim buat video ni khusus untuk murid-murid yang Muallim ajar dekat Sekolah Rendah Islam Al-Amin Wilayah Persekutuan, khususnya untuk tahun 1, tahun 2 dan tahun 3 lah yang Muallim ajar. Okey. Alright, memandangkan sekarang ni kita berada dalam tempoh kawalan pergerakan, so kita tak boleh lah nak pergi sekolah macam dulu lagi. Kita nak belajar macam biasa pun dah tak boleh. Kita nak jumpa kawan-kawan tak boleh. Kita nak keluar rumah sesuka hati pun sekarang dah tak boleh sebab kita ada kawalan pergerakan. So, Muallim tak nak waktu cuti ni kita punya pembelajaran pun berhenti macam tu saja. Okay, so Muallim pilih medium ni, Muallim buat video. Okay, Muallim cakap sorang-sorang dalam video ni, Muallim sharekan dekat antum supaya antum boleh belajar dekat rumah walaupun waktu cuti. Okay, boleh belajar dengan parent, boleh belajar dengan adik-beradik sambil tengok video yang Muallim buat ni. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin antum ataupun rakan-rakan antum lain dah pernah buat dengan muallim atau muallimah lain menggunakan Zoom. Okey, Zoom tu kita boleh video call secara meramai. Okey, lepas tu kita boleh bercakap, kita boleh berbincang. Mungkin antara antum ataupun antum sendiri dah pernah buat benda tu dengan muallim atau muallimah lain. Tapi muallim tetap pilih kaedah buat video dan muallim akan sharekan dekat YouTube. Okey, sebab apa? Sebab pertamanya dekat rumah muallim ni internet tak laju mana. Okey, so kalau muallim buat video call tu nanti takut sekat-sekat, takut nanti apa yang Muallim syarah ada yang antum tak dapat sebab lain problem. Dan satu, mungkin masa kita nak buat kelas tu ada yang tak boleh join. Okay, so bagi mengelakkan benda tu semua berlaku, Muallim buat video, Muallim share dekat YouTube. So bila-bila masa antum boleh tengok, berapa kali antum nak tengok pun tengoklah. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga, mungkin antum tengok sekarang Muallim pakai face mask. Okay, Muallim pakai face mask sebab Muallim buat video ni, Muallim pandang tingkap. Okey, sebab Muallim nak cahaya. Jadi, bila Muallim dah pandang tingkap, Muallim buka lah tingkap tu. Okey, jadi Muallim terdedah lah dengan udara di luar. Okey, untuk langkah keselamatan, langkah keselamatan, Muallim pakai face mask lah untuk kita untuk hindari daripada segala wabak. Kan sekarang ni tengah merebakkan COVID-19 ni, so Muallim nak elak, jadi Muallim terpaksa pakai mask lah sebab Muallim kat tingkap. Kalau tidak panas, ini pun panas lagi ni. Okey, so selama tempoh kita dalam kawalan pergerakan ni, okey, baru-baru ni pula dah umumkan tempoh perintah kawalan pergerakan ni ditambah lagi kepada 14 hari. Jadi daripada 1 April kepada 14 April pula, lagi 2 minggu lagi cuti. Jadi Muallim sepanjang cuti ni Muallim akan buat video dan dalam video tu Muallim akan berceritalah dan bersyarah tentang tajuk-tajuk yang antum akan belajar lah, semua subjek sirah, akhlak, bahasa Arab. Okay, so mengikut kelas-kelas tertentu lah, nanti Muallim share link video kepada antum mengikut kelas-kelas tertentu. Okay, so selama tempoh kawalan pergerakan ni antum semua akan ada kelas online bersama Muallim Amir dekat YouTube. Alright, okay, so cuti ni pandai bahagikan masa untuk antum belajar, pandai bahagikan masa antum untuk bersama keluarga, pandai bahagikan masa antum untuk bermain dan sebagainya. Okay, cuti-cuti juga tapi belajar jangan lupa. Boleh? Alright. Untuk video kali ni Muallim akan ajar tahun 2 subjek akhlak. Antum boleh cari buku, buka buku sambil-sambil dengar video Muallim. Okay, antum boleh selak-selak buku dan baca sama-sama. Okay, alright, untuk tajuk hari ni ialah kita nak tahu macam mana Nabi Muhammad sebagai seorang jiran. Alright, kalau sebelum ni kita dah tahu dah macam mana Nabi Muhammad sebagai seorang rasul, macam mana Nabi Muhammad sebagai seorang suami, macam mana Nabi Muhammad sebagai seorang bapa, seorang hakim, seorang ketua tentera. Okey, so kita banyak belajar daripada kisah-kisah Nabi, macam mana Nabi tunjukkan. Dan akhir sekali hari ni kita akan belajar macam mana Nabi Muhammad sebagai seorang jiran. Nak tengok apa Nabi Muhammad buat dengan jiran baginda, tingkah laku Nabi Muhammad ke apa ke, kita akan tahu dalam tajuk ni. Alright, okey, macam kita tahu, okey, Nabi Muhammad memang seorang yang budi bahasa dia terjaga,
baik hati, bertanggungjawab, apa semua kan. Lagipun dalam Al-Quran pun Allah dah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah dah kata dah dalam Al-Quran, pada Rasulullah itu adalah contoh ikutan terbaik. Makanya so tak perlulah kita nak ikut orang lain. Maksudnya tak salah ada idola lain, tapi lebih bagus atau memang sempurnalah kalau kita ikut apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Okey, sebab tu kita belajar Nabi Muhammad sebagai seorang suami, sebagai seorang bapa, ketua hakim lah, apa semua tu. Sebab apa? Sebab benda tu semua berkait dengan kehidupan seharian kita. Okey, supaya kita dapat ambil contoh. Okey, sekarang kita nak tengok macam mana Nabi Muhammad menyantuni jiran Nabi Muhammad ketika baginda masih hidup. Okey, kita nak tahu macam mana Nabi Muhammad ni berjiran dengan orang lain. Apa yang Nabi Muhammad buat? Okey, so yang pertama, Nabi Muhammad tidak menyakiti jiran Nabi Muhammad. Baginda tak menyakiti langsung jiran baginda dari segi apa? Macam-macam lah. Nabi Muhammad tak bertengkar mulut, Nabi Muhammad tak bertumbuk tubuh apa semua. Senang cerita Nabi Muhammad memang adil dengan jiran dia lah, tak menyakiti langsung. Mentang-mentang dia ni kafir, Nabi Muhammad tumbuk dia sesuka hati. Tak ada. Nabi Muhammad walaupun dia kafir, Nabi Muhammad tetap tidak menyakiti jiran baginda. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad ni dia suka ambil berat tentang jiran baginda. Sebab apa? Sebab kalau Nabi Muhammad tahu jiran dia ada masalah ke, perlukan pertolongan ke, so Nabi Muhammad boleh datang membantu. Itu tujuan kita ambil berat tentang jiran kita. Macam antum, kalau antum dekat rumah ada jiran belah kanan, ada jiran belah kiri, kita boleh ambil berat tentang mereka. Okey, supaya mana tahu satu hari nanti mereka perlukan pertolongan ke, okey, mereka dalam kesusahan ke, kita boleh tolong. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi Muhammad dia memelihara jirannya daripada dicerobohi. Macam mana tu? Yelah, dicerobohi, nama pun dicerobohi. Maksudnya macam perompak nak tahu rumah ke kan. Macam sekarang musim cuti kan, antum duduk kat sana, mana tahu jiran antum sekarang ni balik balik kampung, duduk jauh, Kelantan, Perak apa semua. So rumah dia kosong, tak ada orang. Okey, so perompak pun dia ambil kesempatan waktu cuti ni. Dia tahu orang rumah ni tak ada kan, sebab balik kampung, cuti COVID-19 ni, cuti virus ni. Dia pun ambil kesempatan, dia masuk rumah dia, dia curi barang. Dia curi TV, dia curi radio, dia curi Beyblade dan sebagainya. Jadi tugas antum sebagai jiran, antum kena memelihara atau menjaga rumah jiran antum daripada dicerobohi. Okey, menjaga tu tak semestinya antum kena jadi Pak Gad ke kan, duduk kat pagar rumah jiran 24 jam, tak ada. Maksudnya waktu macam antum keluar kejap ke rumah tu kan, antum intai-intai lah tengok rumah jiran macam mana, selamat ke keadaan dia, teratur ke rumah dia, pintu pagar berkunci ke tidak kan. Barulah itu nampaklah kita bertanggungjawab sebagai seorang jiran. Okey, kali ni kita tolong jiran tu balik kampung, kita tolong jaga kat rumah dia. Mana tahu satu hari nanti antum balik kampung pula, macam mana? Mungkin jiran tu akan tolong pula kita jaga rumah kita, tengokkan rumah kita daripada dicerobohi. So akan bertukar kat situ. Okey, itu antara 3 benda yang Nabi Muhammad, banyak lagi tapi itu antara 3 benda yang Nabi Muhammad buat ketika baginda masih hidup bersama jiran-jiran dia lah. Yang pertama, Nabi Muhammad tidak menyakiti jiran dia. Okey, yang kedua, Nabi Muhammad ambil berat pasal jiran baginda. Dan yang ketiga sekali, Nabi Muhammad memelihara jirannya daripada dicerobohi. So apa yang Nabi Muhammad buat dekat jiran baginda tu, kita boleh ambil contoh dan kita boleh aplikasikan dalam hidup kita untuk jiran-jiran kita. Alright. Okey, bercakap pasal jiran ni, okey, antum tahu tak apa maksud jiran sebenarnya? Cakap pasal jiran, pumpang tapi tak tahu apa tu jiran. Okey, tak guna juga. Okey, so kita tahu apa maksud jiran tu sebenarnya. Alright. Dalam kata mudah, jiran ialah orang yang duduk berdekatan atau berhampiran dengan rumah kita. Itulah dinamakan jiran. Siapa jiran? Orang yang duduk berhampiran atau berdekatan dengan rumah kita. Itulah dikenali sebagai jiran kita. Okey, sebelah rumah antum ada rumah lain tak? Ada. Itu jiran antum. Sepanjang mana nak tahu dia tu jiran kita ni, Muklim? Okey, senang cerita, 40 buah rumah. Okey, 40 buah rumah di belah kanan, 40 buah rumah di belah kiri,
40 buah rumah depan, 40 buah rumah belakang, atas, bawah, bucu sana, bucu sini, bucu situ. Sejauh 40 buah rumah, itulah jiran antum. Besarkan kawasan tu. So 40 buah rumah sekeliling antum tu, itulah lingkungan jiran antum. Okey, sebab apa? Sebab jiran ni dia yang duduk berdekatan dengan rumah kita. Alright? Okey, faham? Mudah je. Jiran ialah orang yang duduk berdekatan dengan rumah kita. So, yang duduk jauh tu bukanlah jiran kita. Dah antum duduk kat Selangor, duduk kat Kuala Lumpur, tapi orang tu duduk dekat Johor. Maksudnya orang yang duduk kat Johor tu bukanlah jiran kita sebab dia berjauhan. Orang yang duduk berdekatan itulah dikenali sebagai jiran. Alright? Okay. Sekarang antum dah tahu maksud jiran tu apa, jiran tu siapa kan. Lepas tu Nabi Muhammad pun Maulid dah cerita macam mana Nabi Muhammad baginda menyantuni jiran-jiran baginda macam mana, tidak menyakiti, memelihara, mengambil barat. Jadi sekarang tibalah masa kita nak tahu apa perkara yang kita boleh buat ataupun apa usaha kita untuk berbaik dengan jiran kita. Contoh macam jiran antum sebelah tu jiran baru, tak kenal apa semua kan. Okay, sekarang kita nak tahu apa yang kita boleh buat dengan jiran ni. Okay, yang pertama, kita boleh menolong jiran jika diperlukan. Contohnya, sebelah rumah antum tu rumah kosong, tiba-tiba ada orang baru nak masuk, okay, nak pindah situ. Jadi bila antum nampak hari orang tu nak pindah kan, antum dah nampak lori besar sampai, okay, lori perabot sampai, barang rumah baru tu, okey, antum pergi tawar hati sendiri, bukan tawar hati, tawar diri sendiri. Tawar pergi dekat orang tu, cakap boleh tak kalau saya nak tolong angkat barang ke apa ke. So sambil-sambil kita tolong dia, kita bolehlah berkenalan ke apa ke, beramah mesra dengan jiran baru. Okey, kita boleh tolong jiran jika diperlukan lah. Okey, sebab kita kesian tu lah, barang banyak, tengok keluarga dia je tolong. Okey, so why not kalau kita tolong juga jiran baru kita tu, pindahkan barang ke apa dan sebagainya. Yang kedua, kita perlu tolong ataupun kita boleh tolong jiran kita jika mereka dalam kesusahan. Macam mana? Contohnya, satu hari jiran antum tu nak keluar pergi jalan-jalan. Kebetulan pula hari tu kereta dia rosak. Okey, so kan antum boleh mainkan peranan sebagai jiran. Antum boleh membantu jirannya dalam kesusahan. Macam mana boleh? Macam ni. Mana tahu antum ada nombor mekanik ke, kan, kawan-kawan antum mekanik ke, kawan ayah antum mekanik ke. Okey, kita boleh tolong telefonkan. Boleh tak datang kat rumah ni sebab kereta dia rosak. Itu salah satu pertolongan. Okey, itu salah satu usaha kita untuk tolong jiran kita yang dalam kesusahan. Daripada tak buat apa-apa, kan, biarlah kerja yang simple pun biarlah, asalkan kita tolong sedikit. Right? Yang ketiga, kita mengambil berat. Dengan apa? Kita mengambil berat tentang jiran sebelah kita. Okey? Macam Nabi Muhammad buat. Okey, dia ambil berat pasal jiran Nabi Muhammad, baginda ambil berat pasal jiran baginda. Ambil tahu pasal keluarga ni, ambil tahu pasal keluarga ni. Sebab apa? Sebab waktu mereka dalam kesusahan ke apa ke, kita boleh tolong. Kita tahulah, keluarga ni dia ada masalah ni lah, kita boleh tolonglah kot sikit-sikit. Itu tujuannya kita ambil berat. Okey, kita ambil berat untuk tujuan yang positif, bukan tujuan yang negatif. Okey, right. Yang terakhir sekali apa yang kita boleh buat ialah yang paling mudah sekali, jumpa jiran je bagi salam. Benda paling mudah, tak perlu keluarkan tenaga apa semua pun. Jumpa je jiran, terus bagi salam. Assalamualaikum, selamat pagi, kan. Antum nak pergi sekolah pagi-pagi, mantau jiran antum baru yang sebelah tu pun ada anak sebaya, dia budak kecil sebaya dengan antum. So pagi-pagi tu nak pergi sekolah sama-sama, terjumpa jiran, nampak keluar sama rumah, bagi salam. Assalamualaikum, selamat pagi. Why not? Kan, dah dapat pahala mudah. Right? Semudah bagi salam, kita dah dapat pahala. Itu antara 4 perkara yang kita boleh buat ataupun yang kita boleh amalkan, kita boleh praktikkan bila ada dengan jiran kita. Okey, kita boleh tolong dia bila diperlukan, kita tolong dia dalam kesusahan. Okey, kita ambil berat pasal dia, dan paling mudah sekali bagi salam. Itu 4 benda. Sebab benda ni banyak faedahnya. Okey, macam Maulana cakap tadi, bila kita berbuat baik dengan jiran, kita menyantuni jiran dengan cara yang betul, okey, banyak sangat faedah kita dapat, banyak sangat kelebihan yang kita boleh dapat daripada berlaku kita macam tu. Okey, yang pertama apa yang kita boleh dapat antara kelebihan-kelebihan bila kita berbuat baik dengan jiran ialah yang pertama, kita dapat mengeratkan silaturahim. Ini of course lah, kita berkenalan dengan jiran pun tandanya kita dah mengeratkan silaturahim. Okey, kita gabungkan hubungan tu. Okey, kenalan baru. Okey,
Contohnya kalau dalam skop yang kecil lah, boleh cerita macam antum dalam kelas kan, sebelah meja antum ada orang lain, sebelah kiri ada orang lain, sebelah sebelah kanan ada orang lain, sebelah kiri ada orang lain, depan ada orang lain kan. Tu semua umpama macam rumah antum. Okey, sebelah antum tu jiran. Okey. Sebelah kiri pun jiran. Macam itulah kita kena kenalan dengan kawan-kawan dalam kelas. Kita kena eratkan silaturahim. Sama juga dalam konsep kejiranan ni, antum kena kenal dengan jiran belah kanan, jiran belah kiri, supaya silaturahim tu sesama Islam tu dapat dieratkan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita disayangi masyarakat. Confirm lah kalau kita dah berbaik dengan orang, takkan orang tak suka kita kan? Mana ada orang suka orang yang buat jahat? Betul tak? Mesti orang suka orang yang buat baik. Okay? So bila kita buat baik, barulah kita disayangi masyarakat. Okay, ada ke tengok orang kat luar dia tu mencuri tapi orang sayang dia? Ada? Tak ada kan? Rumah orang ramai semua tak suka orang yang mencuri. So masyarakat suka apa? Dia suka orang yang berbuat baik. Nak orang yang berbuat baik kepada jiran dia. Sebab apa? Sebab kita ni, hidup kita dalam satu masyarakat majmuk ataupun dalam satu masyarakat yang besar. Ke ada yang duduk sini dalam hutan seorang-seorang, duduk dengan duduk dengan katak, duduk dengan lipan? Ada? Tak ada kan? So semua duduk dengan manusia dalam masyarakat. So kita kena mengelakkan silaturahim. Okey, so masyarakat pun akan sayang dekat kita lah. Yang ketiga, kita dapat pertolongan bila ada dalam kesusahan. Betul lah, bila kita dah tolong orang, orang tolong kita balik. Okey, bila antum tolong jiran antum hari ni sebab ada orang dalam kesusahan, so nanti bila antum dalam kesusahan, mereka pula yang akan tolong kita. Kadang-kadang kita tolong dia, dia tolong kita. Hidup sebab apa? Sebab hidup ni macam roda. Kadang-kadang kita kat atas, okey, orang tu kat bawah. Okey, mana tahu akan datang, kita pula kat bawah, orang tu kat atas. Okey, so hari ni kita susah, orang tu tolong, dan hari ni orang tu susah, kita pula tolong. Sama-sama memahami, sama-sama saling tolong-menolong. So sebab tu kita dapat eratkan silaturahim, disayangi masyarakat. Okay? Bila kita dalam kesusahan, jangan risau. Sebab apa? Sebab ramai yang boleh tolong kita bila kita buat baik dengan orang. Kalau kita buat jahat dengan orang, memang taklah orang tu nak tolong kita kan. Dan yang terakhir sekali ialah disayangi Allah. Itu yang paling penting yang kita nak cakap sekali, disayangi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sebab apa? Sebab apa yang kita buat dalam dunia ni adalah untuk mendapat keridaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita kena buat baik dekat orang, Allah bagi pahala. Kita buat jahat dekat orang, Allah bagi dosa. Kita harap dan kita doa segala kebaikan yang kita bagi dekat orang, okey, akan menjadi saksi untuk kita pada akhirat kelak. Okey. So dia tak naklah kita dah masuk syurga dah, tiba-tiba ada jiran tu dia beritahu, dia ni tak boleh masuk syurga sebab apa? Itu dia curi aku punya kepala pipe dekat rumah tu. Dah tak boleh masuk syurga. Sebab apa? Sebab kita dah buat jahat dengan jiran tu. Dia tuntut dekat akhirat. So sebab tu kita kena sentiasa buat baik dengan orang, dengan jiran, dengan kawan sebelah dalam kelas kan. Itu semua jiran antum. So antum kena sentiasa buat baik. So nanti baik akan datang kat kita. Kalau kita buat jahat, jahat pula datang kat kita. Sebab apa? Sebab Allah itu adil. Okey, itu saja untuk video kali ini. So Muallim harap apa yang Muallim terangkan, apa yang Muallim jelaskan antum faham. Okey, sambil-sambil tengok video tu, kita boleh buka buku. Kalau masih tak faham lagi, ulang. Okey, sampailah kita faham. Okey, bersempena dengan tempoh ataupun perintah kawalan pergerakan ni, Muallim nasihatkan kepada antum, duduk saja dekat rumah, jangan pergi ke mana-mana. Okey, antum tak ada keperluan pun untuk keluar. Kalau nak pergi beli barang pun hanya ketua keluarga sahaja yang pergi beli, bukan antum. Right? Okay, so stay at home, stay healthy. Sama-sama kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga cepat-cepat Allah tarikkan musibah ataupun ujian yang Allah turunkan dekat kita ni. Nak kita dah nak puasa dah ni kan. So sama-sama kita doa supaya Allah Subhanahu Wa Taala berikan jalan penyelesaian kepada kita atas ujian ataupun musibah yang Allah turunkan kepada kita ni. Right? Jumpa lagi dekat next video. Okay? Bye. Assalamualaikum. Rasulullah, dalam siramu ku